Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hasmaniza binti Muhammad Zain, Jasmina binti Khairuddin dan juga Ajwad akan membentangkan mengenai tajuk agama Bahai. Untuk pengenalan agama Bahai, yang pertama, agama Bahai ini ialah agama yang bersifat independen, bersifat universal dan agama yang international. Okey, apa dia agama independen? Independen ialah sesuatu yang bebas, universal ialah mempunyai sifat-sifat nilai keadilan, kesamaan dan sebagainya, dan agama international ini ialah agama antarabangsa. Okey, Bahai ialah sebuah agama monoteisme, iaitu percaya bahawa Tuhan itu tunggal yang mengikuti ajaran pengasas mereka Bahayullah iaitu pada tahun 1817 sehingga 1892. Agama ini diasaskan pada abad ke-19 di Persia, Iran oleh Mirza Hussein Ali Nuri iaitu dikenali sebagai Bahayullah. Bahai merupakan salah satu daripada beberapa agama yang cuba menggabungkan beberapa agama yang berlainan menjadi satu agama. Contohnya din ilahi yang diasaskan oleh Akbar Agung. Agama ini muncul di Iran pada tahun 1847 Masihi dan ia berlanjutan kepada Babisma yang diasaskan oleh Said Ali Muhammad daripada Siraj. Agama Bahai ialah agama yang termuda di dunia. Pengasasnya iaitu Bahayullah menganggap bahawa setiap agama agung disampaikan oleh pesuruh Tuhan seperti Musa, Krishna, Buddha, Jesus dan Muhammad. Dan yang terakhir sekali ialah Bab. Bab ini mewakili bahagian-bahagian dalam perkembangan kerohanian ketamadunan. Mereka percaya bahawa Bahayullah adalah pesuruh terkini dalam urutan dan membawa ajaran yang menangani cabaran moral dan kerohanian dunia yang moden. Okey, oleh sebab itu walaupun ajaran Bahai ini tidak digolongkan di dalam agama Ibrahim, ia mengakui agama Bahai ini mengakui kebanyakan tokoh agung yang sama. Jadi amanat utama pesanan Bahayullah ataupun kita panggil kemuliaan Tuhan ialah bahawa umat Islam terdiri daripada satu bangsa sahaja dan bahawa pada suatu hari mereka harus bersatu. Beliau pernah berkata bahawa dunia ini hanya terdiri daripada satu negara dan semua orang adalah warganya. Okey, agama Bahai berbeza daripada agama Syiah, tetapi muncul daripada agama-agama seperti agama Kristian yang muncul daripada agama Yahudi, begitu juga Buddha yang muncul daripada agama Hindu. Okey, agama Bahai ini terdapat dari terdapat pengikut yang ramai iaitu dalam lebih kurang 6 juta pengikut agama Bahai daripada 200 negara-negara di seluruh dunia. Dan markah utama agama Bahai ini dia terletak di Haifa, Israel. Itu pengenalan mengenai agama Bahai. Okey, seterusnya ialah konsep ketuhanan. Okey, konsep ketuhanan agama Bahai ini, konsep ketuhanannya ialah Tuhan agama sebagaimana diwahyukan daripada langit, kehendak suci Tuhan adalah untuk mengasaskan perpaduan dan kesepakatan antara umat dunia. Janganlah menjadikan punca perselisihan dan pertengkaran. Okey, pengasasnya yang tadilah yang kita sebut tadi. Kemudian kitab suci. Kitab suci agama Bahai ini yang kitab utamanya ada kitabnya ada dua. Iaitu kitab utama agama Bahai ini kita kenali sebagai Kitab Aqdas yang merujuk yang di dalam bahasa Arab perkataan Tuhan itu merujuk kepada Allah. Dan kemudian seterusnya kitab yang kedua iaitu Kitab Iqan iaitu kitab kepastian dan kitab ini dianggap sebagai tafsir Al-Quran versi Bahai. Okey, seterusnya kepercayaan agama Bahai. Kepercayaan agama Bahai ini ialah keyakinan bahawa kita tergolong dalam satu keluarga manusia adalah di pusat akidah Bahai. Prinsip keesaan umat manusia adalah pusat di mana semua ajaran Bahayullah itu berkisar. Dan yang kedua ialah keamanan sejagat.
keamanan sejagat, maknanya misi Bahai ini ataupun misi Bahayullah pengutus Tuhan ini adalah untuk membangkitkan semula kerohanian manusia dan menyatukan orang-orang di dunia, iaitu ajaran-ajaran Bahayullah membicarakan keamanan sebagai matlamat utama seluruh umat manusia dan menerangkan prinsip-prinsip kerohanian yang akan membimbing umat manusia kepada keamanan sejagat yang kekal. Semua kedamaian di dunia ini telah diwujudkan oleh Tuhan yang terdahulu mengikut pegangan agama Bahai. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah wahyu yang progresif. Okey, yang ketiga ialah menyamakan Tuhan dengan matahari. Okey, yang tidak dapat didekati, maka pewujudan Tuhan adalah seperti cermin yang memancarkan cahaya Tuhan kepada manusia. Start slide. Seterusnya yang keempat ialah Tuhan yang penyayang. Okey, Tuhan yang penyayang ini menurut agama Bahai menyatakan bahawa walaupun kita dapat melihat sifat-sifat Tuhan dalam segala benda yang tercipta, walaupun kita dapat melihat tanda-tanda Tuhan dalam keindahan, kekayaan dan kepelbagaian alam semesta, realiti Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan semua yang ada di dalamnya adalah di luar pemahaman di mana-mana fikiran manusia. Tuhan adalah tidak terbatas, tidak terhingga dan maha berkuasa. Tuhan adalah yang maha mengetahui, yang maha pemurah dan maha penyayang. Okey, Tuhan adalah yang satu. Itu bagi pegangan dia lah. Kemudian seterusnya yang kelima ialah jiwa manusia dan kepentingan keluhuran. Okey, identiti setiap insan ialah roh rasional dan abadi. Dan Bahayullah ini menggunakan metafora matahari untuk menerangkan hubungan antara roh dan jasad. Okey, roh manusia ialah matahari, melaluinya jasadnya disinari dan daripadanya ia menarik bekalannya dan oleh itu haruslah diambil perhatian. Okey, maknanya dia maknanya jiwa dia punya identiti dia matahari tadilah. Okey. Kemudian yang keenam ialah perjalanan abadi roh manusia. Kemana manusia nak pergi apabila kita ni dah akhir dunia. Apabila berlaku kematian, okey, dunia ini roh itu terpisah daripada jasad dan terus maju ke dalam perjalanan abadi menuju kesempurnaan kalau kita ikut sepenuhnya lah. Okey. Kemudian etika dan sistem nilai. Okey, di dalam agama Bahai ini, etika dan sistem nilai mencorakkan kehidupan manusia menjadi insan yang baik, bersikap jujur dan taat kepada pemerintah. Jika mereka taat kepada agama dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Bahayullah, mereka akan menjadi orang berguna macam kita nyatakan tadi. Okey, baik. Seterusnya ialah ritual dan ibadah khas. Yang ini akan disambung oleh Ajwad. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan. Ajwad. Ya, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, jadi saya akan teruskan dengan ritual dan ibadah khas. Jadi agama Melayu mempunyai ibadah khusus yang mana mereka solat sehari sekali dan waktu solatnya adalah 24 jam. Jadi solat diorang sekali je sehari and diorang punya waktu solat dia seharian lah. So kalau dah azan pukul 12 pagi, nanti waktu dah habis 12 pagi esoknya. 11.40 15 minit esoknya.
Kiblat bagi mereka adalah berpaksikan di Gunung Karmel, Israel. Ada yang mengatakan mereka berpaksikan kiblat agama Baha'i ini di UKA, di Palestin. Jadi ada beberapa pendapat yang berlainan lah. Manakala ibadah yang lain punya ada ibadah yang lainnya pula apa? Ya. Putus-putus. Nama dia solat juga. Hello? Hello. Apa? Nama dia solat juga ke ibadah dia tu? Ya Ustaz, saya tak dengar sangat lah. Teruskan je lah. Tak putuskan. Nama dia apa? Solat juga ke ibadat itu? Sembahyang dia tu dipanggil solat juga. Biasanya dia tak panggil solat. Tapi tak apalah, nanti betulkan dalam tulisan ni, dalam tulisan tu betulkan nanti. Teruskan. Nama dia tak, dia ibadah dia saya dalam rujukan yang saya tengok dia cakap solat. Okey. Tak apa. Dia guna istilah solat lah. Dia tak dipanggil solat. Ya. Okey, baiklah Ustaz. Manakala ibadah lainnya pula adalah berpuasa selama 17 slide seterusnya. Slide seterusnya Ustaz. Dah. Macam mana saya intro Ustaz? Teruskan. Okey, kesan terhadap sosial budaya. Jadi sebenarnya jadi ini sebenarnya visi agama Baha'i terhadap sosial budaya. Saya ambil daripada web gerak. Jadi diorang katakan orang-orang Baha'i akan bekerjasama dengan jumlah gerakan organisasi individu sebagai yang semakin meningkat dan memajukan perpaduan, mempromosikan kebajikan manusia dan menyumbang kepada perpaduan dunia. Dalam memilih bidang sesuai untuk bekerjasama dengan orang Baha'i, mengingati prinsip yang termaktub dalam diri mereka bahawa saranannya harus selaras dengan hasil membuk. Orang-orang Baha'i melibatkan diri dalam tindakan sosial untuk promosikan kesejahteraan sosial dan kebenaran ramai daripada semua besar masyarakat. Kira kejayaan latar belakang mereka, usaha sedia kemudian didorong oleh keinginan untuk berkhidmat kepada manusia dan menyumbang kepada perubahan sosial yang membina. Tindakan sosial dijalankan dengan keyakinan bahawa setiap populasi sepatutnya dapat menggariskan dalam kemajuan sendiri. Perubahan sosial bukanlah projek yang sekumpulan membina keupayaan dalam individu dan komuniti agar turut serta dalam itu kita dengar pula sosial budaya kesatuan agama ajaran baik. Jadi sebenarnya dari sudut Islam, Islam adalah agama yang sangat mementingkan persaudaraan di antara sesama manusia. Islam bukan agama yang perselisihan dan pecahan, akan tetapi Islam sangat menunjukkan nilai toleransi serta saling menghormati. Seperti dalam surah Al-Hujurat, saya tengok ayat berapa, iaitu Allah berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang maksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu sebagai bangsa dan bersekupuak supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya semua mulia kamu di antara Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengerti lagi maha dalam pengetahuannya. Namun begitu, konsep kesatuan agama Baha'i pula menunjukkan konsep ketuhanan Baha'i. Konsep dalam agama Baha'i pula, diorang menerapkan unsur pluralism, yang mana mereka menyatakan bahawa kebenaran itu tidak semestinya terletak pada satu agama saja. Jadi ini jelas sekali bertentang dengan agama Islam, yang mana dalam surah Al-Imran Allah SWT berfirman, Inna dina innallahi al-Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati llahi fa innallaha sari'ul hisab.
Yang maksud sesungguhnya agama yang benar dan diridai sisi Allah adalah agama Islam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memberikan kitab itu tidak berselisih, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Semata-mata hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Siapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitung hisabnya. Dalam surah Al-Imran yang lain Allah SWT berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Yang maksud siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak adalah orang-orang yang rugi. Jadi ini jelas sekali bertentangan dengan ideologi pluralism yang diterapkan dalam agama Bahai. Yang mana agama Bahai dia menerima semua ajaran dan baginya semua ajaran adalah benar. Jadi orang-orang yang menganut agama Bahai tidak boleh menolak ataupun mengkafirkan mana-mana agama lain lah. Jadi kesan pemikiran pluralism ni akan melahirkan masyarakat yang menggunakan, yang berpemikiran pluralism ni lah. Ni dari sudut pandang Islam. Jadi seterusnya cara hidup pendeta agama Bahai. Saya berresearch untuk agama Bahai lah, pendeta. Saya tak dapat jumpa cara-cara hidup pendeta, tapi saya ambil rujukan pengasas agama Bahai ini. Jadi agama Bahai ini, pengasas agama Bahai bernama Mirza Ali Muhammad. Dia mula berdakwah pada tahun 1260 Hijrah di Shiraz, iaitu di selatan Iran. Ajaran ini lebih besar daripada Mirza Khutam Ahmad kerana juga mengingkari hari kiamat, syurga dan neraka, dan menyerupai ajaran Brahma, Buddha, menggabungkan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Jadi agama Bahai ini dia nak menggabungkan ketiga-tiga agama ni lah. Jadi Mirza Ali Muhammad juga mengaku menjadi utusan Allah dan membawa kitabnya Al-Bayan yang konon di dalam syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi berikut itu adalah cara hidup Mirza Ali Muhammad lah. Jadi saya akan pass kepada penyampaian seterusnya, itu Kak Jasmina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Pandangan Islam. Kau tutup kau punya mic. Di mana? Kejap ya Ustaz. Okey, baik. Pandangan Islam terhadap agama Bahai. Islam adalah sebuah agama yang sangat mementingkan persaudaraan di antara sesama manusia. Islam bukanlah sebuah agama perselisihan dan perpecahan, tetapi Islam sangat menganjurkan nilai toleransi serta saling menghormati. Islam adalah salah satunya agama yang mengakui kewujudan agama-agama lain seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, baik. Kemudian akan tetapi Islam menolak konsep agama Bahai kerana ianya bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dari segi akidah. Prinsip ajaran Bahai jelas tidak selari dengan ajaran Islam. Okey, seterusnya titik pertemuan antara agama Islam dan juga agama Bahai. Okey, yang pertama kesatuan Tuhan. Okey, kesatuan Tuhan ni konsep ketuhanan dalam agama Bahai adalah menepati konsep ketuhanan dalam agama Islam, dan Allah diyakini sebagai Tuhan kepada seluruh alam walaupun berbeza anutan dan kepercayaan kepada Tuhan. Okey, kemudian yang kedua kesatuan agama. Kedua-dua ajaran mengajarkan bahawa setiap nabi-nabi membawa ajaran yang sama daripada Tuhan. Kemudian Bahai ini memanggil nabi sebagai jemaah Tuhan. Okay, konsep yang dibawa oleh Bahai ini dia membawa konsep pluralisme
iaitu berbeza daripada agama Islam ya, di mana dia ni mengiktiraf tokoh-tokoh agama dunia yang diyakini datangnya daripada Tuhan. Maksudnya bukan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Al-Quran. Dia mengakui semua tokoh-tokoh agama tu walaupun berlainan agama adalah diiktiraf. Okey, kemudian yang ketiga, kesatuan manusia. Kedua-dua agama mengajarkan bahawa semua manusia itu sama pada pandangan Tuhan walaupun berbeza bangsa, bahasa dan warna kulit. Yang keempat, kesetaraan lelaki dan perempuan. Okey, maksudnya dalam ni yang ini Islam dan juga agama Bahai memandang, maksudnya sama rata lah dari segi pengamalan rohani, sama aja, lelaki dan perempuan sama. Kemudian yang kelima, keharmonian agama dan sains. Okey, kat sini agama Bahai mengajarkan bahawa sains dan agama haruslah bergerak seiring kerana kedua-duanya saling melengkapi. Tapi agama Islam juga ada sains dan agama selari ya, iaitu dalam sains tu ada disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita rajin mengkaji apa semua, kita akan jumpalah ilmu-ilmu sains yang diterapkan di dalam Al-Quran. Okey, sebagai penutupnya, agama Bahai ini merupakan satu agama yang berkonsepkan pluralisme, iaitu satu ideologi yang menyamaratakan kepercayaan agama setara dengan agama yang dianuti. Fahaman pluralisme ni sebuah agama tidak berhak untuk mengatakan bahawa agamanya sahaja yang benar dan agama lain tidak mempunyai kebenaran. Okey, hanya agama Islam sahaja agama yang benar dan diterima di sisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situ ada kami ada share satu link YouTube iaitu mengenai dia punya doa ke macam itulah doa dia punya, bacaan doa dia. Kalau kita ni tak pegangan agama ni tak berapa kukuh, mungkin kita boleh terpengaruh lah sebab dia punya bacaan dia tu lebih kurang sama je dengan agama Islam. Sebab agama Bahai ni asalnya dari Islam, cumanya dia agak terpesong sikit lah, dia dah jauh sikit, larinya dah jauh. Kemudian dekat Malaysia pun dah ada agama Bahai ini semakin berkembang dan dia salah satu agama yang diiktiraf di Malaysia. Okay. Saya ada share lah, maksudnya kalau nak tengok web dia ada, boleh google lah, boleh cari web agama Bahai ni, ada community agama Bahai. Okay. Saya ada share YouTube tu dekat dalam grup WhatsApp. Alright. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai kita hari ini pembentangan ke 55 grup Bahai, Sikh, Hindu, Buddha dan Shinto, dan tahniah saya ucapkan. Semua dikehendaki kelima-lima ni sharekan PowerPoint anda dalam bentuk PDF di dalam grup masing-masing supaya kawan-kawan lain boleh lihat, dan kena pastikan bahawa penulisan anda pula sebagaimana saya tegur tadi ada beberapa penambahbaikan perlu ditambah baik. Jangan pastikan ada rujukan di hujungnya. Basically semua tidak ada masalah. Tahniah semua. Saya nak beritahu untuk pembentangan kedua akan dibuat pada 18 hari bulan, bukan minggu depan 11, sebab 11 saya ada konvo Smart Tafiz, so rakaman kelas saja. Jadi nanti 2 minggu lagi baru 4 lagi kumpulan. Wallahualam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.